Oh masuk Kong A. Assalamualaikum Kong A. Okey, selamat datang kepada semua. Baik. Okey, hari ini kita akan belajar tentang konsep mesin dan teknologi dalam sains. Sains, mesin dan teknologi. Okey. Tadi kita telah belajar tentang macam mana konsep tuas ataupun fulcrum, beban dan juga daya. Okey, kita juga belajar tentang konsep menentukan kedudukan beban, fulcrum dan daya tu ditentukan oleh kedudukan fulcrum di tengah, di dekat ataupun jauh. Atau istilah bahasa mudahnya adalah distances ataupun jarak antara fulcrum dan juga beban itu digunakan untuk menggunakan daya kita. Okay, kita tengok balik sekali lagi. Kita tengok sekali lagi bahawa sebenarnya ada hubung kait antara beban, fulcrum dan daya dengan jarak. Okey, contohnya macam beban ni kita gunakan kayu untuk mengangkat batu yang besar ini menggunakan kayu. Kan kita letakkan batu kecil dekat tengah sebagai berfungsi sebagai fulcrum ataupun tuas. Yang tengah ni tuas lah. Tuas kita letakkan ni tengah ni batu kecil ni untuk mengangkat. Pada ketika kedudukan fulcrum dengan beban ni agak jauh, jadi batu besar ni tidak boleh digerakkan. Tapi bila fulcrum dan beban ni didekatkan, tadi jauh kan? Ni jauh kita dekatkan, barulah batu ini boleh terangkat. Dengan daya dua orang pemuda ini tadilah, dua orang pemuda ini menggunakan daya mereka untuk mengangkat beban batu ini. Okey. Okey, kita tengok contoh mudah mesin-mesin teknologi mudah dalam kehidupan seharian kita dengan merujuk video ini ya. Tengok video ni. Nampak tak? Dalam video ini, anda akan belajar dua perkara, iaitu mengenal pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas, dan hubung kait beban, fulcrum dan daya. Okey, ini kita nak buka penutup tin. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu. Contohnya kita nak buka iTin kan. iTin ni daya kita adalah pada jari kita. Jari kita adalah daya, beban tu adalah pada apa? Pada ni, pada pin. Pada pin botol, pada pin tin minuman ni. Manakala bebannya tuas ni adalah dekat tengah ni, fulcrum dekat tengah ni. Dekat tengah pin ni. Terdapat 3 bahagian pada tuas, iaitu beban, fulcrum dan daya. Beban ialah suatu jasad. Fulcrum ialah titik penimbang atau penyokong objek. Manakala daya ialah tolakan dan tarikan ke atas objek. Mari kita lihat kedudukan beban, fulcrum dan daya pada beberapa contoh tuas. Contoh beban adalah pada daging ni. Beban adalah pada daging yang dibakar ini. Fulcrum adalah pada pemegang dekat hujung ni, hujung besi pemegang ni. Daya adalah pada tangan kita. Kenapa joget nak ni? Okey. Beban tu adalah pada kita nak mop tu. Benda lantai yang kita mop tu adalah beban kita. Daya tu adalah daya kita tolak batang mop tu ke depan dan ke belakang, ke kiri kanan. Manakala fulcrum tu adalah pada hujung batang mop tu. Ustaz, saya tak faham fulcrum tu. Sekejap. Okey, contohnya beban kita adalah pada
pada baju ni. Baju yang kita sidai tu adalah beban. Fulcrum tu adalah pada pin besi dekat tengah ni. Nampak pin ni? Ini penyepit baju kan? Penyepit baju dekat tengah-tengah ni dia ada fulcrum ataupun bahasa Melayu dia tuas. T-U-A-S, tuas. Dekat kita picit penyepit baju tu kan? Kita picit penyepit tu adalah daya ataupun force, effort. Dayanya kita gunakan untuk sepit, untuk gerakan penyepit baju tu. Apakah hubung kait antara beban, fulcrum dan daya? Okey, contoh macam tadi Ustaz kata kan. Beban dari fulcrum, maka banyak daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okey, semakin jauh beban semakin jauh beban daripada daya, semakin berat kita nak angkat beban ni. Tapi sebaliknya, jika dekat jarak beban dari fulcrum, maka sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. jadi bila fulcrum ni bila kita dekat dengan beban, semakin kurang daya yang kita gunakan untuk mengangkat beban. Bahasa mudahnya adalah semakin jauh daya kita ni dengan fulcrum, semakin mudah kita angkat beban ni. Semakin dekat tuas. Beban tu apa, Ustaz? Apa? Yang beban tu apa? Okey, beban ni berat benda yang berat lah. Contohnya Tu batu ke? Batu ke, buku ke, penutup botol ke, apa lagi? Mainan kamu ke, kasut ke, kamu nak angkat. Contohlah beban ni kamu letak ni sebagai letak sebagai beg kamu kan. Beg kamu letak sini. Dekat beban ni adalah beg kamu. Kamu nak angkat beg kamu ni menggunakan kayu ni. Jadi kita letakkan, contoh dekat tengah-tengah ni kita letakkan meja. Bayangkan kita letak meja kat sini, kita nak angkat beg kamu menggunakan kayu kat tengah ni. Jadi semakin dekat meja kamu dengan beban, semakin mudah kamu angkat beg kamu tu. Faham tak? Daya yang digunakan untuk angkat beban tu. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan like ya. Okey, Ustaz yang suka pun video dia ni. Cikgu Zul ni, bagus. Okey, boleh faham tak? Fulcrum tu macam mana, Ustaz? Okey, fulcrum tu contohnya macam ni ya. Contohnya macam Jap. Okey, fulcrum tu sebenarnya adalah pengimbang dekat tengah-tengah. Macam tadi siapa ni? Ada Muklis tunjuk tadi tu. Ada Muklis. Jadi ada Muklis tadi ada tunjuk pembaris dengan pemadam dia. Contoh macam ni ya. Kalau yang batang penyapu tu fulcrum. Okey, contohnya macam ni kan. Nampak tak? Ustaz tak buka kamera. Sekejap. Okey, contoh macam ni. Okey, kat sini ada pemadam. Contohnya macam ni. Okay. Nampak ni? Nampak ya? Okey, kat sini ada pemadam. Ini sebagai beban. Sekejap. Okey, ini sebagai beban. Tengok sini. Ini sebagai beban. Yang tengah ni fulcrum. Ni yang ni. Marker pen ni sebagai fulcrum. Dia sebagai pengimbang supaya dia boleh diangkat. Okey, sekarang ni jari ustaz ni angkat madam ni, betul tak? Dia betul angkat ni, jatuh dah. Okey, dia angkat ni.
Okey, ni yang Ustaz tekan madam ni bagi naik, kan Ustaz tekan bagi naik kan? Yang Ustaz tekan ni adalah daya. Ni daya Ustaz ni adalah daya. Daya Ustaz tekan ni bagi naik atau berturun. Ustaz tekan, tolak, tekan, tolak, tekan, naik kan? Yang ini sebagai pemadam ni sebagai beban. Jadi semakin dekat yang tengah ni, fulcrum ni tengah ni. Tuas ni semakin dekat, semakin mudah Ustaz angkat, semakin rendah daya Ustaz angkat pemadam ni. Tapi semakin jauh makin berat tau. Ustaz nak angkat berat sikit, susah sikit. Dia berat, dan sekali pemadam ni akan jatuh. Faham tak? Jadi itu adalah konsep beban daya dan tuas. Okey. Okey, contohnya kita tengok kepada mesin ringkas. Okey, nampak tak? Mesin ringkas ialah alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Terdapat pelbagai jenis mesin ringkas di sekeliling kita. Mari kita lihat jenis dan kegunaan mesin ringkas. Roda dan ganda. Tiba dia iklan pula ni. Roda dan ganda. Roda dan ganda ialah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan ganda. Ganda ni dekat tengah-tengah tu dekat kalau kita tengok naik basikal, kita ada roda dekat batang tengah-tengah tu. Batang tengah tu dipanggil sebagai ganda. Ustaz, habis pukul berapa? Roda dan Tadi kita setengah. tombol pintu, steering kereta, Yang kereta pun menggunakan mesin ringkas sebab dia ada gear dan pilih air. Ya, mana dia? Pilih air pun ada mesin ringkas. Tuas, ni namanya tuas. Kita nak buka penutup botol. Tuas ialah alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu beban objek. Contoh tuas ialah penyepit ais, Ni kedai punya orang tu bubur ais 1 biji je. dan penyapu. Skru ialah alat berbentuk silinder beralur. Ia digunakan untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Contoh skru adalah pada botol dan penutupnya, skru pada mentol, dan skru pada alat elektronik. Okey, baik. Ini adalah gear Okey. Baik.
Okey. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang mesin ringkas. Mesin ringkas dan juga tuas dan hubung kait beban, fulcrum dan juga daya pada objek. Kita juga belajar tadi tentang mesin ringkas. Okey, tengok muka surat 174. 174 kita akan tengok tadi video ringkas tentang mesin ringkas. Mesin ringkas ialah alat yang dapat membantu melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Terdapat berbagai jenis mesin ringkas di sekeliling kita seperti tadi lah. Ada roda dan ganda. Roda dan ganda ni roda. Roda dan juga ganda. Roda dan juga ganda dekat besi tengah-tengah tu. Contohnya pada tombol pintu. Pada tombol pintu ada roda dan ganda. Selain itu kita ada tuas. Tuas ni yang tadilah. Tuas ni adalah seperti penyapu. Dan kita juga ada, kita belajar juga tentang skru. Skru ialah alat yang membentuk silinder yang beralur dapat dimasukkan ke dalam sesuatu ruang dengan memutarkannya. Dia kena putarlah untuk masukkan dia. Dan juga kita belajar juga tentang gear. Gear ialah alat yang terdiri daripada bahagian roda yang berjeriji. Contohnya seperti jam. Pada jam ada gear supaya dia bergerak. Jam ni bergerak atas kuasa, atas pergerakan gear pada jam ni. Kita juga belajar tentang takal. Takal ialah alat yang terdiri daripada satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya kita angkat. Contoh seperti kita pasanglah langsir atau penutup tingkap ni lah. Penutup tingkap ni menggunakan takal. Manakala satah sondong ni adalah permukaan rata yang disindingkan pada satu bahagian lain. Contohnya seperti tangga besi. Ni tangga besi ni. Contoh tangga besi ni adalah satah condong. Kita panggil tangga lah. Tangga ni sebenarnya adalah satah sondong. Dan baji. Baji ni pula apa? Baji ni adalah penyendal pintu. Benda yang runcing kita letakkan supaya dia boleh pegang dan membentikan sesuatu objek. Contohnya kita nak sendal pintu daripada asyik bergerak kan. Asyik keadaan pintu tertutup sendiri tu, kita pakai penyendal pintu. Okey, kita nak jawab kuis sikit dalam online. Sekejap Okey, bismillah. Ada tak? Okey, kita jawab 20 soalan je. Okey, nampak tak? Nampak tak? Tak. Okey, Okey, nampak tak? Nampak. Okey, kita akan mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula tentang mesin, kuis tentang mesin ya. Okey, namakan mesin ringkas dalam gambar tersebut. Apa nama mesin ni? Satu. Gia. Takal. Okey, sikit lagi naik atas. Okey, apakah maksud mesin ringkas? Alat yang membantu kita melakukan kerja. Alat yang membantu kita melakukan kerja lebih yang dan cepat. Okey. Okey. Kita tengok tombol pintu. Tombol pintu menggunakan mesin ringkas apa? Roda dan ganda. Roda dan ganda. Tapi Okey. Kedudukan fulcrum dari tot. Mempunyai daya yang diperlukan untuk mengangkat objek. Apa?
Tengok cepat. Bukan. Batu. Tak faham. Beban. Falcrum daerah, beban. Beban. Fulcrum dari beban. Beban ke daya? Beban. 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 Okey, betul. Beban. Okey, seterusnya. Okey, nyatakan maksud daya. Apa maksud daya? Daya. Tolakkan dan tabitkan ke atas satu objek yang Daya ialah tolakkan. Bagus. Okey, apakah mesin ringkas yang terdapat di gambar di bawah ni? Apa ni? Skru. Okey, bagus. Okey, tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, falcrum dan daya. Apakah beban? Fulcrum. Berat batu. Berat sesuatu jasad. Okey, bagus. Kenapa kami berdua je jawab? Mana lain? Okey, 8. Okey, alat di atas terdiri daripada apa? Gabungan mesin ringkas. 1 ke? 1, 2, 3, 4. 1. Ni. 3. 3. Betul. Okey, apakah maksud falcrum? Fulcrum. Ni. Fulcrum ialah satu titik ni. Yang bergerak. yang satu titik pada palang atau objek yang berfungsi. Okey, bagus. Yes. Oh, nombor 1. Okey, teruskan nombor 1. Okey, pilih pernyataan yang salah tentang kelebihan mesin lestari. Ustaz tengok gambar tu. Tengok gambar Ustaz. Ha? Tengok gambar tu. Gambar? Okey, ha. Sekejap. Ni nombor 6. Mesin lestari adalah mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak beri kesan pada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Nombor 6. Dengar. Tidak Okey, tahan lama. jawapan dia? Tidak tahan lama. Tak nampak. Tidak tahan lama. Okey, betul. Power King. Okey, antara berikut yang mereka bentuk contoh untuk baji. Mana baji? Baji. Pisau. Bukan, penyedal pintu. Penyedal pintu. Dan juga Silap. Pisau. Buka botol. Kereta. Buka botol. betul. Nombor 1. Okey, apakah maksud mesin kompleks? Ada yang tadi. Ada mesin kompleks. Apa mesin kompleks? Gabungan tuas. Gabungan mesin kot. Gabungan gabungan. Bukan, gabungan lebih daripada satu mesin. Bukan. Ulama. Okey, berdasarkan ajar semakin apa? Semakin dekat. Dekat sedikit. Semakin apa? Semakin jauh ke apa? Semakin dekat jarak beban dari fulcrum semakin Semakin apa? dekat dayanya. Sedikit. Semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Semakin dekat. Betul. Dah lagi.
Oh. Okey, namakan mesin ringkas sudah tanda gambar. Apa ni? Baji. Okey, bagus. Okey, boleh berikut merupakan aplikasi tuas kecuali Boleh mencabar aku. Menutup pintu. menutup pintu. Tolak je pintu tu. Okey, alat tersebut terdiri daripada dua gabungan mesin ringkas iaitu roda dan ganda dan satu lagi apa? Ya. Ya, okey, bagus. Okey, apakah kegunaan tuas? Untuk mengangkat beban. Untuk mengangkat Atau mengangkat objek. Okey, betul. Okey, sebatan joran adalah contoh mesin kompleks. Okey, ini joran ya, ataupun joran lah kita panggil. Okey, contoh mesin ringkas yang terdapat pada joran ini. Mana? Tuas. Mana? Ya. Tuas. Tuas. Betul. Okey, dua soalan lagi. Oh. Okey, yang satu rasa sombong. Satah ialah satu pemurkaan. Satu permukaan. Betul, rasa pemurkaan. Okey, gunting merupakan contoh mesin kompleks. Ia terdiri daripada gabungan dua mesin ringkas iaitu seperti Radi dan ganda. apa? Ganda dan Dia dan tuas. dia dan Giada. rodo. Kan? Ganda dan kru. Kru. Tuas dan baji. Bukan. Betul. Betul lah, Ustaz. Okey, last sekali soalan. Okey, cepat. Apakah maksud mesin kompleks? Gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, bagus. Okey, dah ini. Okey, bagus. Terima kasih semua. Yeay. Wow. Okey, baik. Itu saja. Okey, untuk buku aktiviti ya. Buku aktiviti, okey, Ustaz minta kamu siapkan muka surat. (74) sampai 76 saja. 74 dan 76 saja. Ya. Okey, semua buka semua jap, saya nak ambil gambar kedatangan. Okey. Tadi tak kira ni. Buka gambar. Okey, 1, 2, 3 aja Wafi besar mana ni wafi besar? Besar ni kira ni. Besar main game ni. Diam je tadi. Empat, 1, 2, 3. Manja macam mana Ustaz? Ni pakai laptop. Okey, jap Okey, baik.
Saya kelas kita ditangguhkan dengan terdakwah Allahumma hdina lima wa tawaffaha wa taqabbal Allahumma qina wa dina alamin. Baik, itu saja. Okey, boleh silakan buku aktiviti muka 174 sampai 76 saja. Itu saja. Okey, jumpa pada minggu depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye, Ustaz. Terima kasih. Bye, Ustaz. Ustaz pada mengikut